Kita mulakan bincangan Madarah Muda pada minggu ini dengan membicarakan tentang satu topik yang berkait dengan hampir semua orang. Bukan media sosial, tetapi tajuknya ialah hari ini kita nak cakap pasal e-gamers. So e-gamers ni ada masa depan ke Ifan? itu soalan yang kita akan jawab malam ini. Betul. Dan kalau Ifan, kalau kita tengok budaya e-gamers ni, kalau dulu kita beralih kepada tahun sebelum kita merdeka, sukan-sukan di Malaysia ni rata-ratanya berfokuskan kepada bola sepak, badminton dan juga olahraga Yang fizikal. Yes, fizikal. Dan dia berubah kepada permainan squash, mainan bowling. Okey. Lepas tu dia berevolusi lagi kepada sukan-sukan motorsport ataupun X game. Dan hari ini dia lagi sekali berubah dan mengangkat lagi sukan ini sebagai sukan e-sport atau kita fokuskan kepada e-gamers lah. Dan untuk hari ini bersama-sama kita akan kupas topik e-gamers ada masa depan ke. Bersama-sama kita di studio, kita ada Muhammad Hafizuddin Yusof yang merupakan Presiden Angkatan Pemangkin Ekonomi Se-Malaysia, Pemangkin. Selamat datang Darah Muda. Yes. So awal ini mungkin untuk pengenalan apa yang Pemangkin buat, sebab saya tengok kalau post Sir Hafiz, panggil Sir Hafiz ke panggil Hafiz? Mana-mana. Kalau nampak post Sir Hafiz tu yang popular lah nasihat kepada Solos. Yang akhirnya Solos beli Mustang, tak beli Viva, Azia awalnya kan. Yes. Mungkin boleh kenalkan diri di awal ini apa yang Pemangkin buat dan Sir Hafiz buat. Okey, Pemangkin ni NGO lah. Okey, NGO. So saya fokus sebenarnya dekat sini adalah untuk bantu apa saja minat orang. Okey. Macam untuk ubah hidup lah. So mula-mula saya masuk bidang pemotoran sekejap. Lepas tu saya nampak e-games ni nampak lebih mudah untuk diangkat. Dan saya fokus kat itu lah. Saya bantu entrepreneur yang fokus pada teenagers, youth. Untuk buat apa yang dia minat. Asalkan macam kita dulu kan, kalau kita perasan, kalau zaman kita belajar dulu kan, kalau nak jadi pemain bola ni kan, ramai mak ayah tak bagi. Betul. Tapi bila kita besar, gaji player. Gaji kita tengok gaji player, mahal. Tapi masa kecil tak dapat. Betul. So masa kecil saya pun pernah kena marah dengan parents saya sebab main CC. Tapi bila kita besar tengok e-game diangkat. So lepas tu saya sedar benda tu. Jadi saya dengan beberapa saya punya tim, kita tubuh satu benda ni, kita nak salurkan laluan yang betul lah. Kalau contoh orang ni minat bola kan, laluan dia ke mana? Tu kerja Pemangkin lah. Jadi itu pengenalan daripada tetamu kita, Faiz. Betul. Dan kita buka kepada penonton-penonton sekiranya ada persoalan yang ingin dilontarkan di talian 03 2059 4612 ataupun 2059 4613. Boleh berhubung dan bercakap langsung dengan tetamu kita, Sir Hafiz. Tapi untuk e-gamers ini, berapa ramai dah gamers yang Sir Hafiz bantu? Dan dari sudut apa yang dibantu itu? Okey, so far dia macam ni. Dalam apa bidang kita buat pun, even siapa pun kita tak ada nak bantu semua. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang adalah saya dengan tim bosku. Tim bosku ni kita kenal lah. Seorangnya kita ada Solos kat situ, kita ada Daddy Hood, kita ada Fredo dekat situ. Okey, so saya merge dengan orang, kita cuba nak bantu orang lain yang nak jadi gamers tapi tak tahu laluan. Okey. So itu yang kita buat sekarang lah. Jadi apa yang sebab saya merancang 2-3 program, ada yang dengan televisyen juga, ada dengan beberapa jenama besar untuk kita bantu, kita nak tunjuk jalan macam mana bila kau main game ni. Kadang-kadang parent ni ataupun orang sekeliling kita ni, dia tak bagi main game sebab tak nampak hasil. Dan budak tu tak nampak hasil bukan sebab dia tak tahu, sebab tak ada orang tunjuk, kau kena buat benda ni baru kau dapat duit. Kena buat benda ni baru dapat duit. So itu yang saya bantu. Maksudnya saya gunakan lah, saya dengan tim bosku ni kata macam dah sahabat lah. So kita buat sekali, kita bantu mana yang nak jadi gamers, kita tunjuk jalan. Okey, dah halang-halang Sir Hafiz bercakap mengenai tim bosku kan. Mungkin tim bosku ni dia banyak cukup famous kumpulan ni. Mungkin ada yang kata ni sinonim dengan Daddy Hood. Dan Sir Hafiz pun ada saya kira ada perspektif diri sendiri. Jadi boleh ke terangkan sedikit sebenarnya apa role Sir Hafiz dalam bosku, dan boleh cerita pengalaman sikit bagaimana joint venture dengan tim bosku ni. Apa jatuh bangun yang Sir Hafiz lihat, okey kita patut kongsikan kepada faham. Okey, saya secara official ni saya rasa saya bukanlah salah seorang dalam tim bosku, dan saya rasa saya tak layak untuk pegang benda tu sebab tim bosku ni dia adalah brotherhood yang
bangun bersama-sama membina satu squad e-sport lah. Okey, dia dipimpin, sebagi saya lah, dia di-lead oleh Daddy Hood. Sebab Daddy Hood ni saya nampak dia ada, orang kata, berleadership. Macam saya connectkan benda luar. Maksudnya e-gamers, saya cakap dengan Solos dengan Daddy waktu first saya jumpa dia. Saya cakap Di, Los, sampai bila kau boleh jadi king? Tak ada satu benda dalam muka bumi ni boleh sustain. Even satu government, satu empire pun boleh tumbang. Ini kan pula kau. So e-game ni satu benda yang semua orang main. Hari ni kau kat atas, esok lusa kita out, tiba-tiba ada orang satu meletup, dia akan pintas kau. So saya kata, Los, Di, apa kata kita kerja sama sekali, jadi legend. Jadi legend. Maksudnya kau bukan e-game tapi kau memberi kepada orang, kita bantu orang, kita buat bisnes. So then kau multiple kan kau punya source income dengan pengalaman kau lah, dengan boleh bantu banyak orang lagi. So itu saya punya konsep adalah, saya dengan tim bosku ni kita cuba nak bina satu benda lain lah. Macam kau kalau e-game je tak best, kita tak entrepreneur sikit. Kita letak sebagai contoh antara tim bosku yang banyak memberi bantuan kepada orang ramai. Jadi sejak langsung, kadang-kadang kan saya banyak dapat DM orang kan, bang boleh tak tolong cakap dengan Solos, tolong call mak saya. Nak yakinkan supaya boleh bagi main. Yakinkan mak saya yang e-game ni ada masa depan. Okey. Sebab apa ramai yang dah berjaya. Kerana Solos call berjaya boleh tak, main. biasa sampai kat saya dah call balik. So bila sampai orang merayu tolong, kadang-kadang tak dapat Solos. Bang, kau tak dapat Solos, dapat obot pun tak apa bang. Asalkan boleh call mak saya. So apa yang saya buat adalah, saya dengan tim bosku ni kita nak cuba sampaikan mesej, e-game ni kejaya. E-game ni kejaya. Dia bukan lagi dulu kita main for nothing. Now adalah kejaya. So kita nak sampaikan mesej tu. Kerja saya adalah meluaskan, mempercepatkan benda tu. Sebut soal kejaya game ni, adakah masuk tournament sahaja itu kerjayanya? Mana daripada regional pergi ke national, international, and then that's it, career. Ataupun career gamers ini maksudnya you menang tournament and then you buat training and you buat dojo, you buat pusat latihan, atau ada anak-anak di bawahnya, atau bagaimana disebut tentang kerjaya sebagai seorang gamers? Dia gamers atau e-game ataupun e-sport ni dia sama je dengan bidang lain. Dia sama je kalau kita contoh ambil badminton. Dalam badminton kita ada banyak bisnes dalam badminton. Ada yang jadi coach, ada jadi player, ada own the club, ada yang jadi supplier kepada club tu, faham tak? So sama gak dalam e-sport. E-sport adalah satu benda yang bila kau nak berjaya dalam e-sport, kau kena cukup ada full management. Kau kena ada bukan semua dalam e-sport, bukan semua tournament player. Ada jadi streamer. Faham? Betul tak? Ada yang jadi streamer, ada yang daripada e-sport buat YouTube, jadi YouTubers. Bagi saya sebenarnya e-sport adalah new era of influencer. Dulu kita ada zaman rock kapak. Habis zaman rock kapak, naik lagu balada, lepas tu naik lagu rap, lepas tu naik tukar. Lepas tu daripada itu naik influencer daripada zaman video pendek-pendek ni. Just Match. Dah match. Naik pada apps. Lepas tu naik daripada joke. Naik dah, dia semua naik. Okay, new influencer come from e-game. Okay, kalau dari perspektif player itu sendiri. Kalau ada budak katalah Fahiz, esok dia nak beli PC game. Esok saya nak jadi streamer. So welcome to the stream guys. Di mana garis mulanya, lepas tu dia akan berkembang jadi apa, and then jadi apa, level up jadi apa, sampailah paling puncak sebagai career gamers ni apa. Okay, so bagi saya sebagai entrepreneur, bila kita ke puncak adalah bila kita ada kebebasan. Kita ada kebebasan masa dan financial lah. Itu bagi segi saya. Usahawan macam entrepreneur. So daripada segi e-sport ni, kalau nak jadi gamer lah soalan dia. Jadi gamer. Dia sebenarnya, saya nampak lah, saya tak kata semua orang, saya nampak kenapa tim bosku ni, sebab saya businessman tau. Walaupun kau famous kat bidang kau, I don't care. Yes. Betul tak? Aku entrepreneur, aku ada tempat aku yang aku king. Kau ada tempat kau yang king. If aku tak berminat dengan kau king macam ni pun I don't care. Betul tak? So bila saya tengok tim bosku ni, kenapa saya nak sangat? Sebab dia ada satu benda yang proper tau. Bila kita jadi e-game, dia selalu cakap kau kena direction. Kau nak dia apa? Kau nak dia player tournament ke? Kau nak dia streamer? Kalau nak streamer, okay, saya selalu tanya, bro, kalau lah ada orang baru macam jadi nak jadi streamer, berapa lama kau nak buat? Dia kata 6 bulan. 6 bulan, insya-Allah kau dapat income dah. Tapi mindset orang kita, kenapa ramai yang tak jadi? Kau buat kerja tak konsisten. Kau nak buat hari ni,
hari ni kau dapat duit. Kalau tengok budak main gym, tahu budak main gym tak? Betul. Main gym 3 hari, ambil gambar dah kat IG story. Tayang bicep. Betul tak? So, bila duduk dengan Tim Bosco ni, dia ada kena ada direction. Kita nak jadi streamer apa? Streamer watak macam mana nak kena ada. Orang suka kita sebab apa? Konten kita nak buat macam mana? Sebenarnya e-sport, orang fikir mudah tak? Dia sama macam bisnes. Bila kau masuk market, kau kena ada direction. Kalau kau orang buat kelakar, kau buat kelakar. Orang buat ni, kau buat ni. Jadi Trust me lah. Tak jadi branding. Whatever benda kau buat tak akan jadi sebab kau tak ada satu direction yang tepat lah. 6 bulan saya tanya hampir semua Tim Bosco, jawapan sama, 6 months to 2 years. Tapi orang akan tanya bulan kedua nak makan apa. betul. Irfan, bila kita cakap pasal e-gamers ni kan, sebenarnya ramai individu ataupun yang nak terlibat dalam dunia e-games ini. Dan tapi apa yang menjadi kita punya isu ialah hala tuju tu tak ada. Mungkin kita memerlukan lebih ramai figura seperti Sir Hafiz untuk membimbing mereka-mereka ini. Jadi boleh komen. Dari semua komen itu kita berehat seketika. Pasti yang dengar, kita nak dengar komen tu kan sebab semua orang dah mula nak streaming kat FB Live kan. Welcome to the stream. Jangan lupa. Walaupun kembali selepas ini untuk bicarakan tentang e-gamers ada masa depan ke di Darah Muda. Kembali ke Darah Muda bicarakan tentang e-gamers ada masa depan ke, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Muhammad Hafizuddin Yusof, merupakan Presiden Angkatan Bangkin Ekonomi Malaysia. Dan bagi anda yang ingin bersama dalam perbincangan kami, boleh ke talian 0320594612 ataupun 0320594613. Baik, jadi sebelum kita berehat tadi, kita ada menanyakan Sir Hafiz mengenai kita memerlukan figura seperti Sir Hafiz untuk membimbing kami-kami di Malaysia ni untuk jadi macam mungkin Tim Bosco atau Yodo kan. Jadi boleh komen sikit. Itu dah. Saya rasa untuk bimbing dia tu, saya rasa dia kena pergi ke player lah. Dia kena pergi kat player yang dah sukses. Saya datang dalam market e-sport ni, saya terus terang saya datang as support. Saya support everyone. Saya setiap hari saya akan pergi kat mana-mana live, saya akan bagi star. Faham tak? Maksudnya saya datang untuk support dan mana yang ready untuk bekerja sama, saya sentiasa tangan terbuka. Okay, kau boleh datang, kita kerja sama sekali. Whatever yang kita boleh buat sekali. So cuma bila datang kat saya akan tengok e-sport ni sebagai dalam satu sama macam perniagaan. Kalau kau nak buat something, kau kena ada target, kau kena ada step. So kalau kau famous macam mana pun, kau masuk dalam dunia e-sport belum tentu lagi kau famous dalam e-sport. Sebab e-sport ni dia ada satu komuniti dia sendiri. Dia duduk dalam komuniti dia. Komuniti e-sport ni dia support e-sport yang betul-betul e-sport lah. Tak semestinya kau artis ke, kau influencer kat luar, kau masuk kau boleh dapat dekat sini. So dia perlukan direction yang kena ada orang yang dah berjaya dalam bidang tu yang ajar dia. Okay, kita cakap pasal kerjasama. Bagaimana pula dengan sambutan kerajaan kita mengenai e-gamers ini? Okay. Saya boleh cakap jujur. Cakap jujur. Mungkin boleh disuarakan dengan Irfan kan? Ya, boleh sila. Okey, dia macam ni. Saya tak merujuk kepada mana-mana lah. Okey, tapi bagi saya lah dia macam ni. Satu benda yang saya nampak dekat Malaysia ni, dia tak ada satu benda yang bersifat konsisten, tahu tak? Dia kalau masa benda tu tengah hype, everyone big company, everything datang pump, then hilang. Dan bila ada someone macam Tim Bosco spark balik benda ni, then everyone datang balik. So bila benda tu datang, sebenarnya mereka ni datang untuk kejar nama. Dia datang untuk kejar nama. Sebab kalau kau buat consistently, sebenarnya e-sport ni dekat dalam Asia kita well known tau. Betul. Kita sangat kuat. So sebenarnya kalau kau support, okay, kita ada banyak masalah bila kita kata kenapa bola tak boleh pergi FIFA. Ramai yang cakap sebab faktor bentuk badan kita lah, faktor pemakanan kita, everything. Tapi e-sport kita tak perlukan benda tu. Kita perlukan satu support yang betul-betul untuk budak ni. Kadang-kadang kenapa ramai orang, bagi saya macam dulu saya main bola kan, ramai player bola yang hebat, kenapa dia tak jadi pemain bola untuk negara?
Sebab ada banyak masalah. Bila kita ada player yang bagus, kita tak boleh ada problem. Kita kena makan aku, kau settlekan, everything kau settlekan. Aku just fokus pada So aku. player boleh fokus pada game. Yes. So then kalau kau nak, sebenarnya kalau government yang baru ni support betul e-sport, trust me, in 3 years kita akan, Malaysia ni kalau dalam FIFA top 10. Betul, sebab dalam laporan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia sekalipun pada 2019 melaporkan 400 juta ringgit telah didapat keuntungan kepada negara, dan 2023 dijangka hampir 500 juta. Jadi pasti perlukan sokongan daripada kerajaan. Tapi juga sebut tadi, Hafiz sebut bahawa dia datang bermusim. Yes. Dan maknanya adalah inisiatifnya itu. Komen sikit inisiatif yang dah buat tu, adakah memang scrap, memang gagal, atau perlu buang semua tu, kita start yang baru? Okay. Saya boleh tak jawab soalan ni? Saya boleh. Nak tahu itu. Saya macam ni. Saya suka jawab soalan ni. Dia macam ni. Kalau kita, contohlah kita nak buka kebun bunga. Kan? Untuk menjadikan kebun bunga tu, kita kena panggil orang yang dah ada pengalaman dalam bunga. Bukan kita guna panggil profesor bunga yang tak tahu, bukan maksudnya yang dapat sijil dalam bunga je, dia tak pernah sentuh. So bagi saya, dalam banyak benda yang berlaku dekat Malaysia ni, dia tak go to the akar umbi tau. Sepatutnya kau nak cari player yang bagus, kau kena hantar player yang pergi tengok. Kau nak cari, kau tak boleh main letak je siapa yang kau rasa. Betul. Kau rasa, kalau kau rasa tu kau punya hal. Nak buat dasar, nak buat polisi, buat program, hantar orang-orang yang kononnya dah lama dalam industri tapi tak pernah main pun. Betul, yes. Sebab macam contoh orang tak tahu Pressure sebagai e-sport, streamer. Yes. Okey. Dia stream katalah 3 orang je tengok. 2 bulan 3 orang je tengok. So kau tak tahu Pressure tu. Betul. So dan bila kau datang, kau rasa kau boleh buat. Tak. Kalau nak buat betul-betul e-sport ni naik, kau kena panggil daripada orang. Even saya nak masuk dalam tim Bosco pun saya tak boleh buat semua. Saya kata, "Daddy datang jap, kita discuss macam ni kita nak buat ni supaya ni." Kadang-kadang idea saya daripada segi bisnes kan, oh ni make money, confirm. Tapi saya kata, dia kata tak boleh sebab game ni macam ni. So kita kena faham dari side orang yang duduk kat dalam. Kita orang luar rumah, kita tak boleh judge apa yang ada kat dalam. So then kalau betul nak bantu, serap daripada, sebab tu saya kata tadi, e-sport ni ada banyak. Ada orang tak boleh jadi e-sport tapi dia minat. Mungkin orang-orang macam ni kita boleh letak dia dekat orang management yang boleh handle game ni. Nutrition. Yes. Dia apa yang provide kursi gaming. Kenapa kita nak pandang rendah e-gamer sedangkan e-gamer tak perlukan bahasa? Cuba tengok kat YouTube. Kadang-kadang orang rekod gameplay tapi satu dunia boleh tengok sebab e-sport melangkaui bahasa. Betul. Kita just tengok kita dah faham. Tapi kalau Malaysia betul-betul kerajaan baru ni betul-betul support e-sport, sebenarnya Malaysia akan jadi well known macam dalam bola Brazil. Sebut masuk Brazil kita goyang tu. Kalau kita masuk Brazil boleh menang. Tapi e-sport kalau dia support player ni semua aspek, tempat tinggal, facilities, jangan ada beban benda lain. Percaya cakap saya 3 tahun Malaysia well known. Sebab Malaysia kau halang macam mana pun CC tak penuh. Betul. Kau halang macam mana pun orang main game. Mamak sekarang kalau kita pernah pergi mamak. Oh dah lama PKP tak pergi mamak. Pergi. Kalau kita pergi mamak sekarang, pergi. Kan kita tengok 2-3 meja, kumpul pun orang sedang main game. Tak ramai juga. Kau halang ke tak halang, diorang still main game. Kadang-kadang mak ayah buang phone, esok dia cari phone lain dia main tak. Jadi kalau hari ni Datuk Seri Rizal Marikan tengok kita punya darah muda ni, apa kata Hafiz nak sebut pada dia supaya esok kita kena buat untuk kebajikan e-gamers kita? Saya kena terus terang, saya bukan kaki kipas. Saya cakap direct je. Betul lah, masa saya masuk cakap direct tak? Okey. Saya tak kata Rizal Marikan. Saya suka seorang yang bukan cakap apa-apa, semua benda dia nak dipolitikkan. Saya tak suka benda tu. So bila tengok Rizal Marikan ni, mula-mula dia YB Rizal Marikan dia masuk market, dia ada inisiatif tu. Tapi sejauh mana dia punya konsisten tu, orang yang tolong buat untuk dia tu saya tak tahu. Tapi nasihat Hafiz pada dia? Bukan nasihat ini lah. benda, maknanya in terms of benda yang kena buat. Betul. Sebab dia tak buat apa, dan YB bukan dalam industri kan, dia mungkin tak tahu. Tapi Sir Hafiz dah dalam ni. So ini 1, 2, 3 benda yang kena buat. Betul. Okey. Dia macam saya sendirilah. Sebelum saya bagi tahu apa saya nak buat kat orang, saya bagi tahu apa saya buat. Nanti orang cakap, kau cakap je reti. Kan kau tak buat. Okey, saya dengan tim Bosco kita memang tengah merancang, kita nak buat satu reality show mencari pelapis baru.
Walaupun dorang masih muda, kita mencari pelapis baru untuk kita naikkan. So seimbang. Satu best dengan e-gamer ni, dorang tak langsung dengki each other tau. Dorang support community dorang ni Very strong. kuat lah. Kira kalau ada orang cuba cuit, dia punya army datang. Dia macam K-pop army. Jadi Hafiz bersetujulah kita punya e-gamers ni ataupun e-sport ni boleh pergi jauh. Saya sangat yakin lah, sebab kalau kita tengok macam ni, kalau kita tengok bola, Malaysia kalau masuk orang kenal lah. Tapi kenapa tak betul-betul pergi? Sebab macam contoh negara China, dia ada betul-betul satu tim, satu pusat yang betul-betul train untuk main. Habis game, duduk luar, kenapa kau kalah? Kenapa kau menang? Kau kena tembak orang kat sini, kau kena attack kat sini. Everything plan. Player, a good player, dia takkan jadi good coach. Kita tengok player, manager-manager hebat dalam dunia bola sepak, bukan a good player. Good player, tim tu takkan pergi jauh. Tapi dia kena player yang okay untuk lead. So then kalau Malaysia betul-betul support, saya perjuangan saya dengan Tim Bosco adalah untuk support e-gamer. Sebab saya dulu tak diberi peluang. Arwah ayah saya tak nampak benda tu. Mungkin pada zaman dia tak ada e-game tu. Jadi zaman saya tak diberi peluang. Jadi bila saya naik, saya tak nak orang rasa menyesal macam mana saya rasa. So then saya memang rancang dengan Tim Bosco. Alhamdulillah diorang support saya punya niat. Dan kita akan buat, insya-Allah dalam sebulan 2 bulan lagi kita akan buat. But trust me, once kita buat, Malaysia ni adalah satu budaya. Saya buat, nanti ramai orang follow. Betul. So untuk kawan-kawan yang menganggur sekarang ni, adakah memang digalakkan bermula malam ini main PUBG buat FB Live? Beli green screen, letak kat belakang, jadi streamer dah kan. Saya nak nasihat boleh, tapi dia macam ni. Kita apa-apa pun kalau kita tengok macam saya cakap tadi, kebanyakan orang fail sebab dia kan kita tahu apa hierarki apa? Hierarki ada Maslow hierarki. Maslow. Maslow hierarki kan. Pertama adalah financial. Kau nak kena secure kau punya hidup dulu. So dan kalau macam kau tak ada duit langsung, kau jadi streamer, nasihat saya jujur sebagai seorang entrepreneur dan half hybrid sikit dengan e-game ni kan. Nasihat saya kau check duit dulu. Sebab the moment kau tak ada duit, everything is problem. Kau punya parent rasa kau buang masa, kau buat rasa tak jadi. Bila kau buat for duit, dia tak akan jadi. Kau kena buat sebab kau betul-betul mahir. Dia akan datang. Watak tu akan datang. Kalau kau buat for duit, dia akan lambat lah. Dia akan lambat untuk dapat. Bro, nak bagi orang kenal, senang. Nak bagi orang suka, susah. So untuk bagi orang kenal, kau menari masa main game tu, orang kenal. Tapi untuk bagi orang suka, sangat susah. Jadi maknanya Hafiz bersetujulah untuk mengatakan kalau kita nak berjaya tu, kita kena ada satu titik yang untuk menunjukkan perbezaan. Kita tak nak sama. So kita kena ada satu keunikan sendiri. Yes. Betul? Semua macam ni. Saya suka bola. Jadi saya bagi contoh bola je lah. Liverpool ke? Bukan. Hari ni semua mengatakan Liverpool. Kemon lah. Kemon lah, Man City ke ni? Saya hampir blok kawan saya 10 orang sebab Liverpool je. Okey, untuk memang kena ada keunikan macam ni. 30 saat. Sila. Dalam marketing pun kena bagi orang nampak. So kalau orang tak nampak kau, macam mana orang nak kenal kau? Setuju. Orang minat kau. So akhir ni, saya tak dapat lagi ni. Ada 3 top 3 benda kena buat. Apa? Top 3 yang kerajaan kena buat untuk bantu. Boleh ya? Okey, berapa minit ada ni? Ada 30 saat lagi. Go. Okey, 3 minit pertama adalah first kena open dulu. Dia kena buat saringan first. Saringan, okey. Saringan first. Kita buat saringan setiap tempat dulu. Daripada tempat kita akan pergi, dia macam sebenarnya sama. Macam mana kita buat kat olahraga untuk wakil negeri, kita kena start. Saringannya tu. Yes, saringan. Nombor 2. Saringan yang kedua adalah yang mana yang dipilih tu dia kena ada allowance. Dia macam ni. Allowance. E-sport dia kena jadi macam sekolah, dia kena ada allowance dia. Supaya dia tak fikir masalah dia. So dia boleh fokus je. Facilities kena cukup. So dia kena ada allowance dan facilities. Yang ketiga kena ada orang kata apa, career development. Training lah ya. Ya, training is training, career development. Kau nak jadi streamer bukan berarti main game je. Kau kena tahu PR, kau kena tahu manage masa, career development. Multi skills. Yes, exactly. Jadi itu dia 3 pesan terakhir daripada Hafiz kita. So masing-masing bolehlah nak start ada green screen buat tapi kena ada direction yang jelas. So malam ni boleh tengok Insta live Hafiz dia akan start. Biasa kita main cuci-cuci makeup kan. So hari ni kita nak main PUBG pula. Jumpa dekat Sunhawk malam ni. Okey. Ya, Sunhawk.
hoax kan, orang suka urusan hoax kan. Jadi itu saja perbincangan kita untuk malam Malam ini ini, Irfan. betul. So pastinya ada masa depan untuk anda dan apa pun jumpa esok bersama kami di Darah Darah Muda. Muda. Ini suara Orang Muda.